Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam Franchise Chat, sebuah segmen yang berkisarkan tentang kejayaan, cabaran dan juga pelbagai rintangan ataupun perkongsian tips-tips kepada usahawan-usahawan yang ingin menceburi ke dalam bidang keusahawanan, khususnya perniagaan atau bidang franchise ni. Baik, hari ini hari ini hari yang cukup bertuah. Kami bawakan kepada anda tetamu yang datang terbang daripada Pulau Pinang, negeri Pulau Mutiara kita. Satu usahawan yang saya boleh rasakan saya amat kagum dengan mereka ni kerana bermula daripada bawah sehingga sekarang dah memiliki kilang. 2 kilang. Dah ada 2 kilang dengan hanya menjual aiskrim. Saya tunjuk kepada anda. Ini brandnya Ida Aiskrim. Ida Aiskrim yang menjual aiskrim colik. Bermula daripada ni dulu. Sekarang empire mereka dah orang kata dah ada di merata-rata. Saya bawakan kepada anda pengarah operasinya iaitu Encik Burhan Din. Ya. Assalamualaikum Encik Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Macam hero Hindustan. Encik Burhan, saya dah cerita sikit kepada penonton tadi yang Encik Burhan mulakan daripada bawah Ida Aiskrim. Bagaimana sebenarnya tercetus idea memilih perniagaan aiskrim ni? Orang kata nak jual aiskrim senang je. Contohlah kan. Macam mana Encik Burhan boleh memilih perniagaan ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama kali banyak-banyak kesyukuran, saya berterima kasih kepada Perbadanan Nasional PNS yang menjemput saya ke pentas ni lah, franchise chat. So jadi pertama kali bila cerita balik berkenaan dengan dunia perniagaan, kurangnya masyarakat Bumiputera berkecimpung dalam arena bisnes aiskrim. Memang banyak orang buat, tapi siapa yang nak menengahkan halal? Biasa orang buat sekadar menjual macam tu je, tapi tak nak mengembangkan. Homemade dan sebagainya kan. So tapi kami study lebih kurang jangka masa 2-3 tahun sebelum kami memulakan perniagaan tahun 2012. Kita bermain-main biasa-biasa. Tapi hari ini alhamdulillah dah dapat di pesada Malaysia. Mungkin insya-Allah ke depan kita akan keluar negara. Itu dia. Mulanya kita study hari ini macam mana kita nak memberi peluang kepada khususnya kepada masyarakat hari ini yang betul-betul nak berniaga. Betul. Saya pada mulanya bersama dengan isteri Puan Wahida. Puan Nur Wahida. Itu yang nama Ida. Ya, itu yang nama Ida. Nama isteri tapi nama lain. Wajib. Tak sedap. Tercetusnya kami dua berbincang macam mana hari ini kita pergi survey ke kawasan Pulau Pinang. Berapa ramai hari ini orang yang mengeluarkan aiskrim. Tapi kita makan-makan tu biasalah kan. So macam mana kita nak terapkan dalam diri kita, kita nak ubah hidup kita. Satu. Dan nombor dua, manusia yang nak berjaya dalam dunia perniagaan mestilah manusia yang membantu orang lain. Rezeki. So alhamdulillah berkongsi. Kalau sayap sebelah dia tak akan boleh terbang. So, jadi alhamdulillah saya bersama isteri yang tercinta Puan Nur Wahida, kami bersama-sama duduk berbincang bagaimana kita nak jadi seorang usahawan yang berjaya. So kita berjalan ke seluruh pasar malam dan sekitar Pening. Di mana ada orang yang berniaga berlainan. Jangan maksudnya kesamaan. Kita nak yang berlainan. Maksudnya kalau hari ni kawan tu berniaga burger, takkan kita nak niaga burger. Tapi cita rasa berbeza. Tapi alhamdulillah kita bincang, kita berniaga cara modal permulaan yang rendah. So hari ni kita duduk di pasar malam, bermula dengan aiskrim buat di rumah je. Kecil-kecil, buat sendiri, kecil-kecilan saja. Buat sendiri. Tapi alhamdulillah makin lama kita belajar macam mana kita nak keluarkan kualiti setanding dengan antarabangsa. Tapi alhamdulillah pejam cilik hari ni kita ada hampir 54 buah cawangan dalam Malaysia. Tahniah. Dia sebenarnya macam mana terfikir potensi sebenarnya nak besarkan
empire atau perniagaan aiskrim ni? Okey. Sebab kita tahu kalau Ya. macam yelah bukan setengah orang, kalau kebanyakan kalau bagi contoh kepada saya pun macam alah jual aiskrim kat pasar malam. Pasar malam je lah. Saya nak ke mana pun. Okey. Kan. Macam mana Cik Burhan boleh lihat potensi ni? Boleh pergi jauh sebenarnya perniagaan ni. Okey, inilah kuasa Allah Ta'ala yang menjanjikan semua ni. So pada tahun 2012 saya berbincang dengan Puan Wahidah macam mana kita nak bagi orang kenal produk kita. So kita perlu ikut SOP yang betul supaya kita tak terlandas di tengah jalan. Okey, so saya berbincang dengan dia, okey bang, kita perlu datang ke Perbandaran Nasional untuk mula-mula. Mula-mula kita dah berniaga tapi jalannya yang betul. Ke mana arah tuju kita? Dan nanti bila berjaya kita nak bimbing orang macam mana? Kita tak ada ilmu. So kita datang ke PNS. So banyak PNS membantu kami dari segi franchise dan macam mana kita nak buka perniagaan yang hari ni masyarakat mampu milik. Mampu berniaga walaupun dengan harga 10,500 dia orang dah boleh berniaga dengan stok dan sebagainya akan sampai di rumah apabila dia orang berurusan dengan saya dan juga saya sendiri akan interview manusia tersebut manusia supaya kita nak tengok betul-betul ke dia orang yang nak berniaga berminat dan macam mana modal banyak kan hari ni agensi membantu ada jalan dia. Okey. Baik, sepanjang menaikkan jenama Ida Aiskrim, apa cabaran yang dilalui? Kita dah tahu, memang kita tahulah setiap kali usahawan nak naik mesti ada nak menaikkan nama mesti ada jatuh bangun, mesti ada cabaran sebenarnya dalam Cik Burhan nak mengembangkan Ida Aiskrim, nak menaikkan lagi jenama Ida Aiskrim ni. Apakah boleh kongsi sedikit yang berlaku? Okey, memang susah sebenarnya untuk nak jadi seseorang usahawan, bukan mudah. Seperti cakap memang semua orang boleh cakap, tapi nak buat belum tentu. So saya dengan isteri kami berkorban, kami masa tu modal kami tak banyak, lebih kurang RM6,000 je. So kita buat pinjaman sikit sebanyak dan untuk kita nak bagi orang kenal brand apa dia itu brand Ida Aiskrim Colet. Sebenarnya brand Ida Aiskrim Colet bila sebut Ida ni adalah nama orang Islam, Bumi Putra. So tapi di samping tu kualiti kita tu kenalah bagus kalau kita nak berjaya dalam perniagaan. So cabaran yang kami terima ni adalah bila besar kerak nasi itu besar lagi lah dugaan dia. So macam mana kita nak terap supaya dia tak ada timbul isu-isu yang berhutang tak bayar dan sebagainya. So kita macam itulah kita bila alhamdulillah bila bersama dengan PNS kita wujud sistem pro-franchisee. So alhamdulillah banyak membantu kami dari segi mesin dan sebagainya dan agensi Mara pun ada, Rista pun ada. Dan juga kita pun sebelum kita nak naik kita perlulah ada guru semua ya. Dan saya sebenarnya sebelum saya nak berniaga saya kena kaji dan study dulu. Saya tak pandai tentang akaun saya cakap, tapi kita lantik konsultan Puan ASS untuk membantu kami dari sudut keuangan, perakaunan dan insya-Allah banyak sudut yang kami dapat. So alhamdulillah kita dapat 5-6 tahun ni banyak yang mula kenal dengan brand Ida Aiskrim. Itu sejarah dia daripada 6,000 tu kita nak kumpul duit bukan senang. So macam-macam bank kita naik turun kan, tapi alhamdulillah orang kenal brand Ida Aiskrim. Tapi orang tak kenal macam mana lahirnya Ida Aiskrim dulu. Betul? Ya? Lahirnya di pasar malam. Yes, orang pasar malam. Hari ni kalau saya masuk pasar malam, semua sahabat-sahabat saya kata, "Oh Cik Burhan, you dah hebat. I nampak I pergi ke semua negeri dah ada brand Ida Aiskrim." Saya kata ini rezeki saya. Saya kata yang penting saya kata saya minta maaf lah. Yang penting saya tak nak jadi jago kampung lah. Itulah. Itu saya belajar. Sebenarnya orang Islam ni, orang Bumi Putra ni berani sebenarnya. Cuma takut. Dia berani dan takut ni sama banyak. Nak langkah betul boleh ke? Tak boleh, tapi saya ni ibarat saya pergi dululah, jatuh belakang bangun tu nombor 2 lah. Belakang kira lah. Di pasar malam tu pasar malam mana? Di sekitar Pulau Pinang. Di sekitar pasar malam saya mula dulu di Bertam Putra, pasar malam
pasar pagi Penaga, apa nama, banyak pasar malam, Masa tu dah start bagi ejen atau belum lagi. Saya Memang sendiri. Ah. Masa tu saya makan gaji 23 tahun. Ah. Lepas tu selepas saya makan gaji bersama dengan isteri, so dia pun bawa satu kios dan saya pun bawa satu kios. Maknanya bila satu malam tu ada dua tempat Ada dua berlainan. tempat. So tapi alhamdulillah kita dapat menjalankan walaupun satu hari 2 kerja kita buat, tapi hari ini alhamdulillah bangunnya kami di negeri Pulau Pinang, tak sangka saya sampai ke Lembah Kelang dan sebagainya. Alhamdulillah, tahniah di atas pencapaian yang ada sekarang. Okey, sekarang ni dah memiliki berapa ramai staff? Ya, dengan cerita memang yang saya sebutkan tadi betul kan, dah ada 2 kilang Ya. untuk memproseskan. Sekarang dah berapa ramai staff? Okey, saya cerita sikit. Pengalaman saya dulu 23 tahun saya seorang makan gaji. Seorang pekerja kilang. So ada peluang saya ke menimba ilmu di dalam kilang. Selama 23 tahun tu saya memikirkan hari ni macam mana kilang menjimatkan kos. So cerita ni tak ada dalam buku. Live saya cerita. So saya belajar daripada kilang dan why not, kenapa saya tak boleh guna di kilang saya. So hari ni kebanyakan saya buat mesin yang ada di dekat saya tu semi auto. Maksudnya satu mesin boleh tiga biji mesin boleh jalan satu operator. So saya tak perlu ramai-ramai. So hari ni kalau saya cerita kat tuan, mungkin tuan pun tak percaya. Saya ada hampir 10 pekerja tapi kita boleh cover satu Malaysia. Pengeluaran tak ada masalah bagi saya bila kita sebut pro franchise. So kalau kata dia tak boleh bagi kepada franchisee dia adalah gagal. So kita kena fikirkan bagaimana dia orang nak dapat stok. So alhamdulillah di samping bantuan daripada Sirim, bantuan daripada Mara, Rista, PNS dan sebagainya, so kita dapat mesin. Dulunya kita hanya boleh keluar satu hari 200 cup sahaja. Tapi alhamdulillah inovasi yang terbaru yang kami cipta, sejam kita boleh keluar 1000 cup. Nampak tu berkembang dengan trend semasa kan, menghadkan ataupun tak menggunakan banyak pekerja. Tetapi tiga mesin tu hanya boleh dikendalikan dengan satu operator je. Tapi hari ni dah kita tambah mesin pun dah jadi banyak lah. Hampir satu kilang tu mesin sajalah. Dah 2 kilang dah confirm banyak mesin. Setakat ni apa dah ada berapa banyak produk yang dah ada? Sekarang ni kita yang produk yang sedia ada, aiskrim ni ada 4. Kita ada vanila, strawberry, coklat dan jagung. Dan juga kita sahut cabaran, kita keluarkan wafer. Kita keluarkan wafer. Bagaimana hari ni masyarakat yang nak wafer. Kalau tengok di gambar dalam kita tu ada wafer. Bukan senang. Ilmu dia pun kita mengaji dekat setahun lebih nak keluarkan ni. Tapi alhamdulillah akhirnya Allah Taala izinkan kita keluarkan wafer. Yang ini memang produk kita terbaru. keluar sendiri. Terbaru ke apa? Dia dalam 2016 kita dah keluarkan R&D kita. So 2017 kita dah keluar lah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang banyak yang permintaan wafer. Contoh-contoh di majlis kenduri kahwin dan sebagainya. Kita ada package dan sebagainya. Tapi setakatlah kita akan plan keluarkan yang terbaru lagi, kita keluarkan durian D24. Itu yang terbarulah yang saya dapat keluarkan, dah mula dipasarkan di Bajaran Titi Wangsa nak ke Kelantan. Kita dah keluarkan franchise di sana. Dan juga insya-Allah baru kemarin saya balik, saya akan masuk di dalam UiTM Shah Alam. Alhamdulillah dah confirm menjadi salah seorang pro franchisee kami di dalam UiTM. Itu dia nampak tu. Dah ada menu tu baru, durian D24. D24. Bila nak dipasarkan di Lembah Kelang? InsyaAllah bagi masa bukan 2 tahun, bukan 2 bulan. InsyaAllah dalam masa 2 minggu kita akan pasarkan. Nampak tu. Tadi ada sebut pasal R&D. Setiap produk ni dah tentu kita ada R&D. Kita ada R&D tu di mana? Kita ada tempat yang buat lab di Batuos, yang Kementerian Kesihatan pun semua akan hantar di sana. So situ ada center. Pusat dah. Dan sebelum kita akan keluarkan keluarkan resepi aiskrim kita semua, apabila kita nak memiliki status halal, kita kena bagi kepada sana untuk kita dapatkan. Tahu tak tuan, kelebihan aiskrim D24 ni, kita dah dapat result 0 kolesterol.
penting untuk kesihatan. Tak ada kolesterol langsung. Ya, ya. Bila Zero kita nak cuba kolesterol. ni, kalau ingat Cik Bohan boleh bawa hari ni, boleh lagi kita cuba. InsyaAllah, insyaAllah. Okey. Boleh Bagaimana contact. tiba-tiba kita tahu durian ni memang satu buah yang memang agak popular Ya. di kalangan Okey. penduduk Malaysia, orang-orang yang datang melawat atau visit Malaysia ni memang suka durian ni. Macam Okey. mana tercetus idea tiba-tiba nak buat aiskrim Okey. durian ni? Okey, sebab kita tahu Okey. pergi mana-mana aiskrim memang sinonim dengan durian. Yes. Sebab dia cerita dia macam ni lah tuan. Dalam perniagaan kita perlu ada banyak ilmu. Ya. Ilmu ni perniagaan, penampilan, color. Okey, penampilan saya setuju. Tengok baju dia. Okey, saya bersama dengan isteri kita nak keluarkan satu produk di Dompat Durian ni bukannya mudah. Tapi untuk kelebihan masyarakat, untuk yang ingin tahu dari segi mana D24 yang saya dapat, durian yang supply kepada saya adalah pemenang durian nombor 1 di Pulau Pinang, Pesta Durian, kategori D24, dia pemenang pertama. Jadi So dia adalah pembekal. ia pembekal saya. Jadi kita akan dapat kualiti yang bagus pada D24 itulah. Kalau jika supply durian tu tak bagus, jadi kualiti produk aiskrim pun tak bagus. Tak bagus. Okey. Betul. Ini yang saya cuba cari, tapi alhamdulillah kita dah dapat supplier yang hebat, yang besar, yang berapa ekar, berpuluh ekar ada, yang tak akan putus. Tapi alhamdulillah kita pun dah dapat bekalkan aiskrim D24. Dan juga saya terlupa tadi nak cakap, saya juga supply kepada camp Theodore M. Batus untuk Angkatan Tentera. Untuk Angkatan Tentera? Ya. Di Pulau Pinang lah. Okey. Okey. Baik, apa kelebihan kalau kita tengok contoh tadi bila sebut tadi bermula, tapi masih sekarang lagi masih ada di rumah-rumah macam di majlis perkahwinan semua Ya, ada sampai. okey. Kita tengok memang ada brand-brand kios lain lah selain daripada itu. Apa kelebihan sebenarnya Ida Aiskrim kalau dibandingkan dengan yang ada? Okey. Contohnya masyarakat hari ini yang pertama kali saya boleh cerita hari ini di dalam 54 franchisee saya di dalam seluruh Malaysia ni. Pertama kali di Pulau Pinang kita ada 17 wakil kita. Okey. Bila tiba je masa majlis kenduri kahwin, dia orang sibuk. Ada yang seorang 4 kios, 3 kios dan food truck dan sebagainya. Seorang. Kalau kata keuntungan dia tak sampai 50%, masakan dia orang nak memiliki franchisee Ida Aiskrim. Betul tak tuan? So hari ni kita kena ceritakan hari ni betapa mudahnya perniagaan Ida Aiskrim ni dan keuntungan margin dia 50%. So hari ni contohnya kalau dia pergi buat satu majlis kenduri kahwin, 1,000 orang makan, kita baca RM1 lah. So kalau RM1,000 margin 50%, so pukul 12 dah balik pukul 3, RM500 dah bersih. Nampak tak? Kita ada package, kita ada 1,000 orang makan, kita ada 2,000, kita ada 700 orang, kita ada 500, minimum 500 orang makan. Dan hari ni masyarakat mampu memiliki aiskrim colek di dalam majlis yang hebat. So dengan penampilan kios kami yang menarik, aiskrim kualiti yang hebat, boleh cuba. Di sini juga saya ada wakil-wakil saya daripada Ampang, daripada Ceras, di Kuala Lumpur. Ya, di Ceras, di Dengkil, di Kepong dan sebagainya. InsyaAllah kita akan wujud banyak lagi di sini. Cuma alhamdulillah bagi masa sikitlah kat saya. Di dalam permohonan yang tunggu untuk franchisee saya hampir ada dalam 10 orang lagi untuk saya bekalkan. Ya, sebenarnya hari ini alhamdulillah hari ini perniagaan yang mudah. Hari ini kios saya tu, kelebihan kios saya boleh lipat, pasang masuk dalam kereta. Air saya 5 hingga 7 jam tak payah menggunakan freezer. Nampak tak kelainan dia? Okey. Nak tahu resepi dia, secret resepi lah. Boleh tanya Puan Ida yang tahu. So ini bahasa ni kita nak kacau lah. Okey. Maknanya memang kalau siapa yang menjadi kita panggil stokis atau agent yang kita panggil stokis. Kita panggil stokis. Stokis dan franchisee lah. Stokis dan franchisee kepada Ida Aiskrim memang portable, memang mudah dibawa ke mana-mana. Kereta kancil pun boleh Boleh, insya-Allah. Kereta sekecil mana pun boleh. Bila dah sign dengan kita akan bagi latihan. Kos pula berapa? Okey, kos dia macam saya kata tadi dalam 10,500 tu. Memang ada satu package lah. Ya,
kita ada package Okay. kios, kita ada package mobile truck, kita ada package food truck. Apa yang nak? Itu dia banyak Dan- package yang ada. yes, Okey, kena- boleh terangkan sikit-sikit salah satu tu? Okey, yang kios 10,500 tu, Okey. apa yang dapat? So dapat kios, dapat aksesori semua, Aksesori. stok dan sebagainya, termasuk dengan agreement. Agreement. Dan boleh niaga terus. Mm-mm. Pusing je lah modal tu. Mm-mm. InsyaAllah. Kebanyakan kejayaan yang ada di dalam bersama-sama dengan franchisee Ida SKH ini dah berjaya, Tuan. Banyak. Pernah yang dapat 10,000 sebulan pun ada. Wow. Pernah dapat 5,000 sebulan pun ada. Alhamdulillah. Dia bergantung kepada kerajinan individu tersebut. Kalau kata tak rajin, tak payah memiliki franchisee. Meniaga sendirilah Meniaga kan. sendiri. Tapi kita dah bawa satu produk yang tak perlu fikir, Betul. tak perlu nak buat dan sebagainya. Ambil, potong, masuk dalam tu, terus boleh jual. Maknanya mudah. Mudah sangat, mudah sangat. So dan aiskrim saya boleh tahan hingga sebulan lah. So kita tak simpan lama-lama. Kalau nak simpan lama tak berniaga lah kan. Ya, betul. Okey, boleh tahan sebulan. Okey. Kalau kita tengok perkembangan Ida Aiskrim ni memang dah kita berbicara panjang daripada pasar malam sekarang dah memiliki 54 franchisee atau stokis. Okey, sekarang ni mungkin boleh tuan kongsikan sedikit berkenaan dengan perancangan tuan. Mungkin nak tengok 5 tahun akan datang apa akan jadi Ida Aiskrim ni, kerana daripada 2012 hingga sekarang kita dah tengok tahap mereka di mana dan kita nak tengok 5 tahun akan datang ke mana tuan nak letakkan Ida Aiskrim ni. Okey, dalam perancangan saya selalu bersembang dengan isteri saya, Puan Wahidah, bagaimana satu masa kita nak jadi orang yang berjaya, kita nak membantu masyarakat sekeliling. Kami ada perancangan kami, keinginan kami, insya-Allah kita akan cuba nak adakan Ida Aiskrim Bistro. Oh, okey. Okey. Itu perancangan kami. Mungkin kita akan adakan di shopping mall dan sebagainya. Kan orang dah rasa nikmati Ida Aiskrim di dalam di majlis-majlis keramaian, kenduri, kahwin, sekolah dan sebagainya. Dan food truck saya berada di sekitar Lembah Kelang dan sebagainya. Tapi dia orang tak jumpa di supermarket dan sebagainya. So saya dah bincang dengan isteri saya bagaimana kita nak wujudkan satu brand yang dinamakan Ida Aiskrim Bistro di dalam contoh di dalam supermarket dan sebagainya. Maknanya yang itu konsepnya kios ataupun ada tempat duduk sekali. Kita ada perancangan kita, kita ada design kita. Semua dah ada. Cuma insya-Allah rahsia. InsyaAllah. One day dah tentu akan keluarkan di shopping kompleks. Sebab kita pun tahu kat mana-mana kalau kita pergi shopping kompleks memang ada brand aiskrim ni. Kita nak tunggu Ida Aiskrim ada di shopping kompleks. InsyaAllah. Alright, baik, yang terakhir tuan, okey. Apakah mungkin ada nasihat lah atau tips lah. Seperti kita tahu, saya sendiri macam saya cakap daripada awal tadi, saya kagum daripada pasar malam saya jadi sekarang ni. Okey, apakah tips yang boleh dikongsikan untuk mungkin ada penonton yang dah berjinak nak mencuburi bidang usahawan ini. Mungkin sedikit pesanan saya daripada kita kena ingat daripada mulanya kita dulu dan sehingga kini. Pesanan saya kepada usahawan yang baru, jagalah akaun anda yang betul-betul. Itu yang penting Itu yang pertama, akaun. Jaga akaun anda betul-betul. Kena bijak menggunakan keuangan dan bagaimana nak susun atur perniagaan. Dan insya-Allah kalau kita ada ketiga-tiga ni, kita boleh pergi lebih jauh. Kena berhati-hati dalam dunia perniagaan. Biarlah lambat asalkan selamat. Okey, kenapa Cik Bohan tekan ke akaun? Mungkinlah kita ada untung, kita bermewah-mewah macam tu. Okey, contoh dia macam nilah. Kita cerita macam nilah. Kita baru berniaga hampir setahun. Okey. Kita dah nampak duit. Tiba-tiba kita beli kereta yang besar. Kan jadi bebanan. Sebab apa? Kita perlu akaun. Penjaga akaun kita yang bagus untuk kita nak berjaya dalam dunia perniagaan. Boleh tanya, bukan tanya saya je, boleh tanya ke semua orang yang berjaya. Perlukan akaun cukup penting dalam perniagaan. Kalau kita terlandas, kita terjatuh,
macam mana? Siapa nak membantu kita? Kan? Tapi inilah pesanan saya, berhati-hati dalam dunia perniagaan sekarang, jaga akaun dan banyakkan mencari guru supaya kita tak jatuh di tengah jalan. Ya, supaya anda tidak terkandas di tengah jalan. Baik, terima kasih Cik Burhan Sama-sama kerana sudi hadir ke Franchise Chat. Datang dari Penang tu, lepas ni ke mana? Saya akan balik insya-Allah. Balik ke Penang juga? Esok ada lagi di sini. 2 sesi di dalam PNS ni. Esok ni stay di PNS. Saya stay di KL Central. So duduk di hotel kat sana. So besok ada 2 lagi kelas di sini. Mengaji lagi. Dah berjaya pun masih lagi mengaji, masih lagi menuntut ilmu. Dan saya balik ni preparation saya insya-Allah saya akan terbang ke Sabah untuk kongsi pengalaman kejayaan saya di Sabah, bagaimana masyarakat di Sabah untuk nak dapatkan franchisee Ida Ice Cream di sana. Dan alhamdulillah baru ni pihak atasan daripada negeri Sabah banyak dah datang ke kilang saya minta saya buka kilang di sana. So itu yang saya akan ke sana tu. Betul? Ya. Maknanya bila dah buka kilang kat sana, dia salah satu juga akan jimatkan kos daripada penghantaran sini ke sana, betul? Betul tuan. Okey, terima kasih. Alhamdulillah kita nak tengok satu hari nanti Ida Ice Cream dah berada di Sabah Sarawak, dah ada di shopping complex. InsyaAllah. Dan apa ni, yang pasti mereka dah ada kafe Ida, bistro InsyaAllah bistro. Kafe bistro Ida Ice Cream. Baik, terima kasih. Sehingga kita bertemu lagi di besok yang datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.